Hai, Assalamualaikum. Bersiaran sekali lagi bersama dengan saya, Ustazah Nur Aini dalam channel You Nur Aini. Alhamdulillah, kali ini kita nak melihat tentang tajuk kita iaitu Pendidikan Islam tingkatan 4 bidang fiqh. Tajuk kita ialah sembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kita nak menjelaskan maksud sembelihan. Yang kedua, kita nak mempelajari dan menjelaskan hukum sembelihan. Yang ketiga, menyebut dalil nakli tentang sembelihan. Yang keempat, menyenaraikan jenis-jenis sembelihan. Yang kelima, menyatakan rukun sembelihan serta syarat sah sembelihan. Dan yang terakhir sekali ialah menerangkan hikmah sembelihan. Jom kita belajar. Okey, maksud sembelihan. Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marikh. Baiklah, seterusnya kita nak melihat hukum sembelihan. Hukum sembelihan adalah wajib. Binatang yang disembelih tidak mengikut syariat Islam adalah tidak sah dan binatang tersebut dianggap sebagai bangkai, haram dimakan. Bangkai adalah najis dan hukumnya adalah haram dimakan. Mari sama-sama kita membaca dalil daripada ayat Al-Quran ini. Mari baca sama-sama dengan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan ke atas kamu untuk memakan al-maitah, bangkai. Waddamu, dan darah yang mengalir. Walahmul khinzir, dan daging babi atau keturunan daripada babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa sahaja binatang ataupun haiwan yang disembelih bukan kerana Allah. Haiwan yang disembelih bukan kerana Allah. Dalil ini daripada Suratul Maidah ayat yang ketiga. Sadaqallahul azim. Ini adalah contoh antara binatang-binatang yang halal dimakan. Ada lembu, ada kambing. Yang pertama ialah sembelihan nazar. Apa itu sembelihan nazar? Seseorang yang bernazar untuk menyembelih haiwan apabila dia mendapat sesuatu hajat yang dihajatinya. Yang kedua ialah sembelihan akikah, iaitu sembelihan yang dilakukan apabila seseorang bayi itu dilahirkan sebagai tanda kesyukuran seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepadanya zuriat. Okey, yang ketiga ialah sembelihan sunat korban. Sembelihan ini dilakukan
pada Hari Raya Aidil Adha dan juga hari-hari tasyrik. Okey, apa itu sembelihan biasa? Sembelihan biasa ini dilakukan apabila seseorang itu ingin menyembelih mana-mana haiwan. Dan yang terakhir adalah sembelihan wajib. Sembelihan wajib ni maksudnya sembelihan yang dilakukan untuk dimakan dagingnya. Okey, yang berikutnya kita lihat rukun sembelihan. Yang pertama ialah penyembelih. Yang kedua ialah binatang yang disembelih. Kemudian yang ketiga ialah alat-alat sembelihan yang digunakan untuk menyembelih haiwan. Jadi rukun sembelihan ada 3 sahaja, iaitu penyembelih, binatang dan alat sembelihan. Okey, kita lihat syarat bagi penyembelih. Yang pertama, penyembelih mestilah terdiri daripada orang Islam. Kita tidak boleh memakan haiwan sembelihan daripada orang bukan Islam. Dan syarat yang kedua ialah penyembelih tidak berada di dalam ihram haji ataupun umrah. Syarat bagi binatang yang hendak disembelih, iaitu haiwan tersebut mestilah haiwan yang halal dimakan, dan haiwan itu juga hanya mati dengan sekali sembelih sahaja. Tidak boleh sembelih berulang-ulang kali, mengasihani binatang. Dan syarat yang ketiga, binatang tersebut mestilah putus urat halkum dan juga urat marikh. Okey, mari kita lihat kedudukan urat halkum dan juga urat marikh yang ada pada haiwan. Okey, ini adalah urat halkum haiwan. Ini contohnya ayam. Ini ialah urat halkum. Dan ini adalah urat marikh. Urat halkum ini adalah urat untuk pernafasan haiwan. Manakala urat ini adalah urat untuk saluran makanan. Kalau kita tengok di sini, ini ialah urat halkum. Okay, kemudian kita lihat syarat bagi alat untuk sembelihan. Okay, alat tersebut alat-alat atau benda-benda yang tajam, kecuali gigi, tulang, kuku. Ini adalah contoh alat sembelihan yang digunakan untuk haiwan. Alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Yang pertama, gigi. Yang kedua, tali. Yang ketiga, kuku. Walaupun kuku itu kategorinya tajam, tetapi tidak boleh dibuat untuk sembelih haiwan. Dan yang terakhir ialah tulang. Okay, syarat sah sembelihan. Yang pertama, penyembelih mestilah Islam ataupun ahli kitab. Niat ketika menyembelih, tujuan sembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian putus urat halkum dan juga urat marikh, dan hanya mati dengan sekali sembelihan sahaja. Binatang tersebut mestilah binatang yang halal untuk dimakan. Dan binatang yang hendak disembelih merupakan binatang yang masih hidup, bukannya yang telah mati. Dan tidak dalam ihram haji atau umrah. Dan yang terakhir, menggunakan alat-alat yang tajam, kecuali tulang, gigi, kuku, rambut dan tali. Okey, 3 bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan. Yang pertama ialah darah
kecuali hati dan jantung. Kan yang kedua ialah ketumbuhan di antara kulit dan daging. Yang ketiga ialah undi kencing. Perkara makruh ketika menyembelih. Yang pertama, guna pisau ataupun alat yang tukun. Kemudian yang kedua, menayang-nayangkan alat sembelihan kepada binatang yang hendak disembelih. Yang ketiga, tidak membaca bismillah. Yang keempat, mematah atau melapah binatang sembelihan sebelum benar-benar mati. Maksudnya, haiwan itu masih ada nyawa, telah pun dilapah kulitnya. Jadi perbuatan tersebut adalah makruh. Yang kelima, tidak menghadap ke arah kiblat. Yang keenam, melakukan sembelihan di hadapan haiwan lain yang hendak disembelih. Apa itu hikmah sembelihan? Yang pertama, dengan melakukan sembelihan, dia boleh mematikan haiwan dengan cara yang lebih cepat dan selamat, tidak menyiksa haiwan. Yang kedua, hikmah sembelihan dapat mengeluarkan semua darah bagi menghindar penyakit. Yang ketiga, memastikan daging yang dimakan bersih dan berkualiti. Yang keempat, sembelihan dengan nama Allah untuk memelihara akidah. Yang kelima, binatang yang tidak disembelih cepat busuk dan cepat mereput dan ia tidak sesuai untuk dimakan. Dan yang keenam, sembelihan dapat membezakan di antara daging yang halal dan daging yang haram. Sembelihan menyebabkan daging tersebut halal dimakan. Manakala kalau tidak disembelih, haiwan tersebut menjadi haram dimakan. Mana-mana bahagian binatang yang terpotong tanpa disembelih adalah haram dimakan kerana hukumnya sama seperti bangkai. Boleh memakan sembelihan daripada ahli kitab, iaitu orang yang beragama Yahudi dan sekian saja dari Ustazah. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke akhirnya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu anak-anak mempelajari tajuk sembelihan. Jumpa lagi.